Dia seorang yang kejam, otak kepada penyeludupan dan pengedaran dadah terbesar di Amerika Selatan. Beliau tak lain tak bukan ialah Pablo Escobar, penjenayah yang terkenal pada tahun 1980 sehinggalah 1990-an. Dan ada satu khabar yang menyatakan dia telah menyorokkan pendapatannya di dalam dinding rumahnya. Macam mana kita orang tahu? Kerana baru-baru ini sepupunya telah menjumpai lebih 72 juta ringgit dan beberapa barangan berharga di dalam rumah pakciknya itu. Ini bukanlah pertama kali duit Pablo Escobar yang disorok telah dijumpai dan ianya tidak akan berakhir di sini. Cerita ini semestinya akan membuatkan korang tertanya sejauh manakah kekayaan tokan dadah ini. Pablo Emilio Escobar Gaviria telah dilahirkan pada 1 Disember 1949. Semasa kecil, keluarga dia telah berpindah ke Envigado, Colombia dan tak lama kemudian si Pablo ini terlibat dalam kancah jenayah. Report polis menyatakan semasa remaja, Pablo sering ditangkap mencuri peralatan stereo dan batu nisan dikubur semata-mata untuk mendapatkan duit segera. Tidak lama selepas tu, beliau telah bergiat secara aktif dalam menyeludup bahan terlarang dan kejayaannya ini telah mewujudkan satu kartel yang dikenali sebagai Kartel Medellin. Sebagai kepala kepada kartel, beliau bertanggungjawab dalam memantau pembelian, penjualan, penghantaran dan pertukaran serbuk putih yang namanya hampir serupa macam Coca-Cola. Kalau korang fahamlah. Kalau tak tahu, jangan pula korang tanya penagih kat tepi lorong tu. Menjelang pertengahan 1980-an, Pablo Escobar diangkat sebagai seorang pengedar dadah yang cukup terkenal dalam bidang ini. Dan kartelnya merupakan organisasi terbesar di Amerika Selatan. Dianggarkan pendapatan Pablo Escobar ketika itu adalah sebanyak 100 bilion ringgit. Pablo Escobar semestinya berbelanja macam orang gila. Pablo membeli kediaman seluas 7,000 ekar di Colombia dan dikenali kerana telah membela banyak binatang eksotik di situ seperti zirafah, badak air dan unta. Dia juga mempunyai sebuah rumah di Amerika yang sekarang ini dijual dengan harga 64 juta ringgit. Kekayaannya jika nak dibandingkan sekarang adalah melebihi lelaki terkaya di dunia seperti Elon Musk dan Jeff Bezos. Kemasukan wang-wang di dalam poket Escobar menyukarkan beliau untuk menyorokkan sumber kekayaan itu. Ini adalah kerana bank-bank yang berpusat di Colombia tidak mahu terlibat dengan kegiatan dan duit haram beliau. Oleh itu, kebanyakan duitnya dimasukkan ke dalam bank luar negara atau disorokkan. Pablo Escobar akan membalut duitnya di dalam plastik dan menanamnya di kawasan tersembunyi. Tidak cukup dengan tu, dia juga akan menyorokkan duitnya itu ke dalam rumah-rumah di sekitar Colombia. Tidak lama selepas menyorokkan wangnya itu, Pablo Escobar ditembak mati oleh polis pada tahun 1963 dalam cubaannya melarikan diri dari tahanan. Rahsia tempat beliau menanam kekayaannya itu dibawanya sekali ke dalam kubur. Sehinggalah hari ini, cuma cebisan kecil dari kekayaannya telah dijumpai. Salah satu penemuan ini dibuat oleh sepupunya Nicolas Escobar apabila dia menjumpai cebisan kecil iaitu sebanyak 72 juta ringgit di dalam dinding apartmen milik Pablo di Medellin. Di sebalik dinding itu, beliau menjumpai satu ruang kosong yang dipenuhi dengan plastik sampah berisi duit. Terdapat juga barang lain di antara celah dinding itu termasuk pen emas tulen, telefon satelit, mesin taip dan filem kamera. Semua barang ini menurut beliau terperangkap di dalam ruang kosong itu dan menurutnya juga lubang itu berbau sangat busuk seperti 100 kali ganda lagi busuk dari bangkai. Perkara yang berlaku kepada Nicolas ini bukanlah situasi pertama di mana duit Pablo Escobar dijumpai. Pada 2009, 27 juta ringgit telah dijumpai di dalam hutan di mana Pablo Escobar melakukan aktiviti haramnya dahulu. Pada 2015 pula, seorang peladang telah menjumpai 2.5 bilion ringgit semasa dia membersihkan ladang untuk menanam kelapa sawit. Walaupun berjuta-juta telah dijumpai, sebahagian besar kekayaan Pablo Escobar yang disorok masih belum ditemui. Laporan menyatakan duit Pablo ini mencapai 1/5 dari duit USD yang ada di seluruh dunia sekarang. Oleh itu, apa kata lain kali bila korang nak bercuti, korang pergi ke Colombia pula. Mana tahu auto kaya ke? Okeylah, itu sahaja untuk video kali ini. Kalau korang suka video ni, bolehlah subscribe dan like untuk bantu channel ni. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.